Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini cikgu akan sambung tentang pewarisan terangkai seks. Okay, sebelum itu kita kena tahu bahawa kromosom seks, kromosom yang menentukan jantina ialah kromosom X dan Y. Okey, di mana jantina lelaki membawa kromosom XY untuk menentukan jantina lelaki, kemudian untuk menentukan jantina perempuan ialah kromosom XX. Okey, so di sini ada satu pewarisan terangkai. Terangkai maksudnya dia berkait dengan kromosom seks itu. Ada beberapa jin yang mengawal ciri-ciri tertentu, dia terletak pada kromosom X dan juga kromosom Y. Tapi dalam silibus kita ini, iaitu kita akan bincangkan keadaan penyakitlah kita panggil seperti buta warna, hemofilia, dua penyakit itu dan satu contoh pewarisan terangkai seks ialah penyakit Duchenne dystrophy otot. Duchenne ni adalah nama saintis yang yang kaji penyakit inilah. Okey, dan dalam silibus ini kita akan bincang buta warna dan juga hemofilia. Buta warna dan hemofilia adalah sesuatu yang boleh diwarisi dan dia punya alel itu dia terangkai pada kromosom X. Terangkai maksudnya dia melekat lah. Dia bukan melekat lah, dia terangkai, dia bergabung dengan kromosom X. Okey? Jadi kita pergi kepada yang pertama, buta warna. Okey, buta warna maksudnya pengidap ini dia tidak boleh membezakan beberapa warna. Antara yang paling ramai pengidap buta warna ni dia keliru antara warna merah dan juga hijau. Okey, penyakit buta warna ni adalah penyakit genetik, maksudnya dia boleh diwarisi daripada keturunan ke keturunan yang seterusnya. Okey, dan kebanyakannya adalah lelaki. Okey, kenapa nanti kita tengok. Okey, secara amnya kita tahu ada genetik yang mengawal penglihatan warna. Okey, bila kita tengok tu ada warna, ada genetik yang mengawal tu. Okey, dan genetik itu terdiri daripada sepasang alel. Kita tahu kan yang huruf-huruf tu lah alel. Okey, setiap apa-apa yang genetik dikawal dia terdiri daripada sepasang alel. Okey, sepasang. Dan kalau untuk yang normal, dia dikawal oleh alel dominan, iaitu kita guna huruf N. Okey, normal. Manakala alel yang resesif, iaitu huruf N kecil, maksudnya dia buta warna. Apabila sesuatu yang penyakit ini, dia mestilah dia alel resesif bersepasang dengan alel resesif, barulah dia timbul fenotip sebagai penghidap buta warna tu. Okey. Okey, tapi disebabkan ini adalah penyakit atau pewarisan terangkai seks, dia mesti berada pada kromosom X. Alel ini berada pada kromosom X. Okey. Hanya kromosom X sahaja yang membawa alel penglihatan. Sama ada alel N yang besar iaitu normal atau alel N resesif yang kecil iaitu buta warna. Manakala kromosom Y tidak membawa apa-apa sebarang alel untuk trait penglihatan, dia kosong. Okey. Jadi kita tengok di sini fenotip. Okey, untuk yang homozygot maksudnya alel dia tu sama huruf, sama keadaan, tidak ada huruf besar huruf kecil. Dia sama situasi lah, okey. Homozygot dominan maksudnya N besar dia adalah normal. Okey, kemudian heterozygot untuk normal. Dia normal sebab dia ada dominan normal di sini, tapi dia membawa, kita panggil dia pembawa. Dia membawa gen resesif. Okey, kemudian homozygot resesif. Maksudnya dua-dua N kecil homozygot tapi dua-dua adalah resesif. Sebab itu dia panggil homozygot resesif dan dia adalah XX, maksudnya jantina dia perempuan, wanita. Kemudian N kecil, maksudnya dia adalah penghidap buta warna.
Okey, kalau kita tengok di sini XY, okey, jantina XY lelaki dan dia membawa sebab kita tahu hanya kromosom X sahaja yang akan bawa alel trait warna penglihatan ni. N besar maksudnya normal, dia lelaki yang normal. Kemudian yang terakhir XY dia lelaki, tapi X dia tu bawa alel resesif. Dia terus automatik jadi penghidap buta warna. Dia tidak perlu ada XY lagi. Dia tidak perlu ada lagi sepasang X N resesif di sini. Okey, sebab dia bila dia sepasang dengan Y, dia automatik nampak tu alel resesif. Jelas? Kalau yang untuk wanita ni, perempuan ini, walaupun ini yang heterozygot, walaupun dia ada alel resesif tapi dia bersepasang dengan alel dominan, dia hanya pembawa sahaja. Jadi kamu boleh nampak di sini, kalau untuk perempuan dia ada 3 situasi. Normal, pembawa alel resesif, pembawa alel buta warna atau penghidap buta warna. Tapi kalau lelaki dia hanya 2 situasi. Sama ada dia normal atau dia terus jadi penghidap. Okey, ini adalah petunjuk yang kita boleh tengok macam mana dia boleh berlaku di sini. Okey, kita tengok petunjuk dulu. Ini adalah lelaki normal, perempuan normal. Yang kosong tu semua normal. Yang ada warna tu adalah dia penghidap. Kemudian yang dia separuhnya adalah pembawa. Okey, petak ni lelaki. So lelaki penghidap kahwin dengan perempuan yang normal. Kita tengok pada anak-anak yang terhasil. Okey, anak dia yang inilah. Yang ada ni kan. Okey, anak dia ni semua ada lelaki normal, lelaki normal, lelaki normal. Tapi kalau perempuan dia jadi pembawa. Okey, dan seterusnya ini tidak kahwin. Kemudian yang 2 ni kahwin. Lelaki yang normal kahwin dengan penghidap. Okey, nanti kamu akan study ni, nanti cikgu akan buat satu video khas untuk kita tengok dia punya raja skema yang lebih jelas lah. Okey, jadi apa yang cikgu boleh cerita kesimpulan daripada gambar rajah ni, apabila lelaki yang penghidap kahwin dengan perempuan yang normal, dia tidak semestinya anak dia terus jadi penghidap. Okey, sebab dia kahwin dengan perempuan yang normal. Okey, tapi ada possibility anak dia tu menjadi pembawa. Okey. So ini adalah satu lagi, ini adalah bentuk raja skema yang senang kita faham lah. Okey, kita tengok si bapa ini. Okey, kamu tengok bila kita lukis dia punya raja skema, kita mesti buat dia ada, kalau sebelum ni kita gunakan terus huruf kan. Kita guna N kecil untuk resesif, N besar untuk dominan. Tapi untuk pewarisan terangkai seks, mesti gunakan huruf X, Y sebab kita mau tunjuk dia terangkai pada kromosom X. Untuk penyakit yang 2 ni sejak kamu kena ingat. Untuk buta warna dan juga hemofilia. Masa buat raja skema, hemofilia dan buta warna mesti gunakan kromosom X dan juga kromosom Y. Okay. So untuk bapa logik dia lelaki XY, tapi disebabkan bapa ni adalah penghidap buta warna, pada X dia itu dia ada alel resesif. Kemudian pada ibu pula, ibu ni normal jadi dia XX, ibu perempuan dan normal. Sebab itu kenapa N besar, N besar. Okey, ini adalah fenotip. Dia punya physically ibu bapa tu buta warna, ibu normal. Genotip dia ini. Genotip tu yang kamu kena betul-betul faham. Berlakulah meiosis, so dia akan pecah setiap satu. Okey. Okey, kemudian dia bersenyawa secara rawak. Okey, kita senyawakan dia. Kemudian dapatlah XX perempuan dan ada N besar, N kecil. Bila ada N kecil resesif bergabung dengan dominan, dia adalah normal sebab dia ada dominan, tapi disebabkan dia membawa alel resesif ini, dia dipanggil sebagai normal yang pembawa. Ini pun sama kes dia, XX perempuan, ada N besar normal,
ada N kecil, pembawa. Okey, begitu juga dengan lelaki pula,